Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini adalah video saya yang keempat, rasanya versi keempat ya untuk penulisan OPKK, iaitu Objektif Pembelajaran dan Kriteria Kejayaan. Jadi sesungguhnya kita ini sentiasa menambah baik dan insya-Allah jika masih ada kekurangan kita akan tambah baik lagi dari masa ke semasa. Okey, mari kita tengok ya. Untuk penulisan OPKK, okey, yang biasa dibuat kita akan menulis standard kandungan itu mungkin ada yang tidak tulis, boleh juga menulis, tidak masalah. Okey, kemudian yang paling penting kita akan tulis adalah standard pembelajaran. Okey, dan standard pembelajaran itu kita ambil daripada DSKP. Okey, maksudnya kita hanya perlu menyalin daripada DSKP. Contohnya yang ini 5.14 mengenal pasti medium semayan seperti medium campuran, Petmos dan Kokopet. Okey, maksudnya kita akan menggunakan ini untuk dijadikan sebagai objektif pembelajaran pada hari ini. Jadi, cara penulisannya adalah di akhir pembelajaran, murid tahun 5 bijak berjaya mengenal pasti 3 jenis medium, semayan campuran, PET dan Kokopet. Maksudnya, objektif pembelajaran ini sebenarnya adalah daripada standard pembelajaran itu sendiri. Cuma di sini kita telah menambah elemen A, B, C, D iaitu audien. Audien maksudnya murid lah. Di sini biasanya ditulis sebagai murid atau lebih spesifik ditulis murid sains tahun 3. Contohnya macam ini, murid tahun 5. Okey. Murid tahun 5 bijak contohnya. Okey, kemudian apa yang dikatakan sebagai tingkah laku ataupun behavior. Tingkah laku adalah nadi bagi objektif, ia mesti boleh diukur. Maksudnya diperhati dan mesti spesifik. Kata-kata seperti faham, menghargai, kemudian mengingati. Mengingat bukan pilihan yang baik dan perlu dielakkan. Maksudnya mengingat bukanlah. Kalau mengenal pasti itu maksudnya contoh tingkah laku kan mengenal pasti. Okey, kemudian apa yang dikatakan sebagai condition ataupun situasi, apa yang akan guru cadangkan murid gunakan untuk melengkapkan arahan yang diberi, apa alatan yang boleh diakses oleh murid seperti kalkulator, peta, nota dan lain-lain. Untuk ini situasinya adalah medium semayan campuran, PET dan Kokopet. Okey, dan degree atau aras merujuk kepada standard murid yang mesti capai. Tahap pencapaian aras berkaitan dengan had masa dalam 20 minit atau maksudnya itu adalah contoh. Maksudnya atau bilangan jawapan yang betul 7 daripada 10 ataupun 90% contohnya. Macam di sini kita tengok aras adalah merujuk kepada perkataan berjaya. Okey, berjaya. Okey, jadi rasanya untuk penulisan objektif pembelajaran telah jelas ditunjukkan satu persatu di sini. Dan daripada objektif pembelajaran itu, maka lahirlah kriteria kejayaan. Dan kriteria kejayaan ini adalah berkait rapat dengan objektif pembelajaran, mesti spesifik kepada aktiviti, merupakan sokongan dan berfokus kepada pelajar semasa terlibat di dalam aktiviti, digunakan sebagai asas maklum balaskan diri kepada rakan sebaya. Dan di sinilah kita akan melihat di mana letaknya aras pembelajaran murid pada hari ini. Dan ingin saya nyatakan bahawa bukan kesemua aras ini harus dicapai oleh murid pada satu-satu masa. Dia bergantung kepada apa yang guru sampaikan pada hari tersebut. Contohnya di sini, okey, murid dapat mengenal pasti 3 jenis medium semayan. Mengenal pasti mungkin lebih kepada di bahagian mengenal pasti mungkin lebih kepada aras yang rendah, betul? Mengenal pasti. Kemudian menyediakan medium dalam bekas semaian dan penanaman yang sesuai. Menyediakan medium di dalam bekas semaian dan penanaman yang sesuai mungkin lebih kepada aplikasi. Dan mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut prosedur aplikasi juga. Maksudnya di sini kita akan nampak di mana tahap yang murid tercapai. Dan kita kalau ditengok dari sini, daripada SP yang ada ini, mengenal pasti itu jatuh di TP3. TP3. Maksudnya dia masih belum sampai ke
belum sampai lagi ke tahap yang, tapi TP3 ni sudah di tahap yang minimum. Kemudian menyediakan medium pun di TP3 dan begitu juga mengisi medium, maksudnya di TP3 telah jelas. Maksudnya kalau di sini kita nampak TP itu jelas berada di kriteria kejayaan. Jadi di sini kalau kita nampak kriteria kejayaan itu secara spesifik, measurable, boleh diukur, achievable, maksudnya boleh dicapai, realistik dan mengikut masalah. Okey, ini contoh RBT. Okey, bagaimana kalau kita tengok contoh satu subjek lain, iaitu matematik contohnya. Di sini kita tengok standard kandungannya adalah darab wang. Okey, darab wang. Kemudian kita ambil standard pembelajarannya di sini menyelesaikan aktiviti matematik mendarab. Okey, di situ Jadi di sana objektif pembelajarannya kita ambil berdasarkan standard pembelajarannya tadi. Okey, di sini di akhir sesi pembelajaran murid tahun 2 Mawar, audiens mendarab. Okey, maksudnya akan dapat mendarab nilai wang dengan nombor 1 10.100 dan 1.000 dan hasil darabnya ialah 10.000 condition atau situasi dengan mengikut tertib dan betul. Maksudnya di sinilah arasnya. Ini semua objektif ini adalah asalnya daripada standard pembelajaran, cuma kita tambah elemen A, B, C, D di situ dan akhirnya kriteria kejayaannya kita ambil daripada di atas tadi, di objektif pembelajaran ini. Contohnya yang pertama, murid berjaya, murid akan dapat, murid berjaya jika dapat, okey, kamu akan berjaya jika dapat mendarab 3 daripada 5 wang yang diberi dengan nombor 1 digit. Okey, kalau kita perhatikan tadi, RBT disediakan SP-nya kan, tapi untuk di sini guru akan membuat sendiri kriteria kejayaan berdasarkan objektif pembelajaran. Mendarab 3 daripada 5 nilai wang yang diberi dengan nombor 1 digit ni. Okey, kemudian mendarab 3 daripada 5 nilai wang yang diberi dengan 10. Okey, mendarab 3 daripada 5 nilai wang dengan 100. Mendarab 3 daripada 5 nilai wang yang diberi dengan 1,000. Maksudnya di sini kita boleh nampak aras apa yang telah berjaya dicapai oleh murid. Maksudnya ada kan TP-nya. Jadi rasanya sangat jelas di sini telah saya terangkan mengenai penulisan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Sesungguhnya saya ini penuh kekurangan. Saya akan cuba menambah baik dari masa ke semasa supaya rakan guru boleh mudah memahami cara penulisan OPKK, iaitu objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.